Assalamualaikum guys, saya selamat datang ke channel Mas Solusi Aku Mal. So hari ni aku nak buat sedikit review and aku nak buat konten lah. Dan aku akan judge the Anime Award by Crunchyroll ni kan. Ikutkan minggu lepas aku dah buat dah top 10 the best anime. Itu award untuk Mas Solusi, contohnya bagaikan kan. Tapi untuk kali ni aku mau review Crunchyroll punya nominated list sampai ke award dia lah kan. Ikutkan 2 tahun lepas, bukan 2 tahun lepas, 2 tahun lepas time yang Jujutsu Kaisen menang time tu. Time tu macam aku tak berapa nak hirau sangat lah pasal Crunchyroll ni kan. Sebab bagi aku dia punya award dia tu macam tak berapa nak valid sangat. Sebab dia tak include dengan semua anime yang ada kan. Tapi bila dah masuk kepada tahun ni, tahun lepas lah basically kan, dia include dengan semua anime. Dan aku tak tahu kalau semua anime tu dah ada dalam Crunchyroll, aku tak sure. Itu yang bila aku tengok list dia ni, aku macam tu aku persoalkan kan. Dan benda ni bukan aku seorang saja yang persoalkan pasal Crunchyroll punya nominated list ni. Ramai juga otaku lain, ramai juga anime fans yang lain yang mempersoalkan pasal Crunchyroll punya award ni kan. Kalau kau seorang fans Attack on Titan dan juga Jujutsu Kaisen, aku rasa itu no problem lah untuk korang kan. Termasuk dengan Demon Slayer. Tapi untuk ada fans anime, korang akan persoalkan. So kita bersembang daripada nominated list dalam Crunchyroll ni sampai kepada pemenang dia lah. So aku tak nak sembang panjang-panjang berkaitan dengan benda jadah apa dibagai ni. Jom mari kita start. So kat sini kita ada Anime of the Year. So kita ada 86, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Odyssey, Osama Ranking dan juga Sony Boy kan. Okay, persoalan aku kat sini adalah first dekat Jujutsu Kaisen sendiri. Jujutsu Kaisen tu persoalan yang paling besar sekali dalam untuk nominated list ni lah kan. Sebab macam mana kau boleh masuk dalam ni sedangkan tahun lepas kau dah menang, dan 2 tahun lepas. Dan tiba-tiba pula dia tulis itu second core. Dia macam, bagi aku Jujutsu Kaisen ni adalah 24 episod kan. Tapi bila dia cakap macam ni second core, menyebabkan aku jadi confused kan. Adakah Jujutsu Kaisen ni adalah 12 episod ataupun 24 episod kan. Dia macam mana kan sebenarnya kan. Dia jadi macam tu. Benda tu jadi macam confused gila. Dan ini aku tak puas hati juga sebenarnya kan. Dan daripada Jujutsu Kaisen ni aku confused dengan sistem core kan. Core 1, Core 2, Core 3 apa benda tu bagai kan. Itu yang membuatkan aku confused. And then aku nak sentuh sikit pasal 86 kan. Aku rasa mungkin subscriber aku ramai juga yang fans kepada 86 kan. Tapi pada aku tak sure kenapa dia ada dalam list. Okay, aku tak sure sama ada dia 86 ni yang first part dia ataupun second part dia. Tapi aku rasa dia punya list ni lebih kepada first part dia lah kan. Secara jujurnya pada aku first part dia tak layak untuk nominated list Anime of the Year pada aku lah kan. Tapi itulah, aku nak judge lebih pun aku tak tengok kan. Tapi ni dasar apa yang aku baca daripada pandangan orang. Dan apa yang aku lihat, yang second part dia yang memang deserve lah untuk Anime of the Year. Okay, tapi secara jujur daripada hati aku, mana-mana 86 ni tak layak je sebenarnya. Okay, the last thing yang aku nak persoalkan sini adalah pasal Sony Boy. Okay, Sony Boy ni satu anime yang orang tak faham. Okay, tak semua orang boleh hadam dengan cerita Sony Boy ni. Tapi entah macam mana dia boleh ada dalam list. Sedangkan kalau kita buang Sony Boy, dia buang Jujutsu Kaisen, aku rasa ada 2 lagi anime yang better daripada 2 anime ni kan. Sony Boy dan juga Jujutsu Kaisen, yang lebih layak lah untuk dijadikan sebagai nominated list ni kan. Termasuk dengan Attack on Titan first part ni. Sebab Attack on Titan final season ni pun ramai juga yang komplain macam-macam lah. Even though datang daripada fans dia sendiri kan. So layak ke kan dia masuk dalam nominated list Crunchyroll ni kan. Itu yang jadi macam persoalan juga sebenarnya kan. Tapi sebab tu ramai gila fans Mushoku Tensei dia koyak sebab Mushoku Tensei tak ada dalam list. Okay, untuk kategori best boy, best girl, aku rasa nothing problem. Aku rasa on je. Untuk best protagonist, antagonist, akan memang ramai persoalkan kenapa Eren Yeager boleh ada dalam dua-dua bahagian ni kan. Dan benda tu yang macam lagi membuatkan orang confusing terhadap apa benda tu antagonis dengan apa itu protagonis. Okay, nanti aku akan terangkan lah apa benda bagai tu sebelum tu. Dan bila masuk pada antagonis ni adalah dia sebut Echidna kan. Echidna daripada Zero. Dan pada aku Echidna ni dia bukanlah seorang antagonis yang menghalang mission ReZero, mission Subaru tu tau. Tapi entah macam mana dia boleh ada dekat dalam antagonis tu. Aku jadi macam confused dengan role Echidna ni lah kan. Tak tahu macam mana sebut dia betul ke tak kan. And then untuk kategori best action, aku macam aku so-so je. Aku tak berapa nak sure sangat. Dan then daripada segi best komedi, ini yang aku persoalkan kan. OTC bukanlah satu anime komedi, tapi entah macam mana dia boleh ada dalam komedi kan. Aku tak boleh brain benda tu kan. Dan
aku depan dia punya winner tu pun aku persoalkan juga sebenarnya, tapi tak apa kan. Untuk best drama aku macam okay, nanti problem untuk aku. Tapi untuk best romance kan, best romance yang kita masuk, kita boleh dapat lihat kat sini adalah Beastars. Pada aku untuk season pertama Beastars ni, aku tak nampak dia punya romance dia tau kan. Tapi bila season, aku tak suka season 2 ni, macam ni aku tak tengok lagi kan. So pada korang yang tengok Beastars ni, korang boleh komen kat bawah, Beastars ni punya second 2 dia ada romance ke tak kan. Tapi pada aku, bila aku check dekat Mal, kat ini list, Beastars ni dia tak ada romance kan. Aku tak sure kat ini list yang ada, tapi dia tak ada romance. Macam mana satu cerita tu tak ada genre tapi boleh masuk dalam kategori romance ni kan. Itu yang aku gaduh kepala juga kadang kan. And then best fantasy aku tak cakap apa. Tapi untuk best film ini yang aku sebagai fans Gintama persoalkan lah, mana Gintama kan. Sedangkan Gintama punya final season pernah top 1 dekat My Anime List, dekat any list. Tapi dia tak involve dalam best film dekat Crunchyroll punya award ni. Dan benda tu yang memang bagi aku bullshit. Aku koyak agak sebenarnya lah dengan Crunchyroll ni kan. Okay, aduh hai, masalah betul lah. So okay, marilah kita lihat siapakah pemenang antara award-award yang disebutkan ni kan. So, untuk kategori Anime of the Year kan, kita ada Attack on Titan final season. Dia macam ni tau, pada aku. Kau ingat tak siapa Time Euro tu kan? Time Euro tu kan, diorang keluarkan vote antara lagu-lagu BTS, lagu berbagai. Yang vote banyakkan adalah K-pop sendiri. Sebab tu BTS Butter dapat dapat Euro punya opening ke final lah, aku lupa. Untuk Attack on Titan ni, yang mengundi dia adalah orang yang minat Attack on Titan, fans Attack on Titan, bukanlah daripada segi fans anime tu sendiri. Benda tu yang itu salah satu sebab kenapa Attack on Titan menang kan. So kalau nak katakan Anime of the Year ni adalah daripada segi storyline and berbagai, tak. Sebenarnya Anime of the Year ni daripada segi populariti saja semata-mata. Aku tak tahu Crunchyroll ni memang sama ada diorang punya sistem diorang macam ni, ataupun diorang hanya nak kejar rating, ataupun diorang nak supaya orang subscribe dia macam mana kan. Aku tak sure macam mana. And then untuk kategori best animation, Demon Slayer, and memang dalam yang menang ni pun yang pegang 3 tu lah, Demon Slayer, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen. 3 anime je ni yang pegang kan. Nampak best sequence Attack on Titan, ending sequence Demon Slayer. Balik-balik 2 tu je lah. Best boy pun baru 1, Osama ranking Boji. Dan benda tu aku macam tak berapa nak komplain sangat. Aku rasa macam okay, setuju je. And then untuk kategori best girl ni aku persoalkan, kenapa Nobara boleh menang. Nobara ada bukanlah satu karakter yang protagonis, tapi dia adalah duotagonis ataupun triatagonis kan. Maksudnya macam karakter kedua ataupun main karakter ketiga kan. Pada aku Nobara ni dia hanya commit dan dia hanya contribute 30% dalam plot Jujutsu Kaisen saja kan. Selebihnya dia tak berapa nak function sangat. Yes, dia function kan, termasuk dalam 5% tu je lah dia function dia. Keseluruhan cerita 24 episod tu kan. Tapi itulah dia boleh menang. So macam aku cakap lah, benda ni pun depend on popularity kan. So nak katakan Nobara ni lebih popular daripada watak-watak nominees best girls yang lain kan. So pada aku best girl yang layak adalah Toru Honda tu sendiri kan. Macam mana dia dealing dengan dia punya jalan cerita, dia punya contribute dia dalam plot Fruit Basket tu sendiri kan. Inilah yang aku buatkan aku tak faham dengan Crunchyroll ni. And then untuk best score pun Demon Slayer kan. Best director Taxi. Character design Jujutsu Kaisen. Memang Crunchyroll tu AKA 3 anime ni. Kalau main anime list tu AKA Fumetake Miss Brotherhood kan. Crunchyroll ni 3 anime ni. Protagonis adalah Odokawa. Okay, aku macam tak ada komplain sangat. Aku macam okay je. Tapi untuk best antagonis adalah Eren Yeager. Dan kat sini ramai persoalkan kat aku, kenapa Eren Yeager boleh jadi antagonis dan macam-macam. Dan pada aku sendiri, secara jujurnya, kalau nak compare dengan karakter-karakter yang lain yang dinominiskan ni, antara Eren Yeager sahaja yang dapat banyak screen time. And antagonis yang karakter yang paling banyak dapat screen time lah. Sebab tu dia boleh menang kan. Dan lagi satu, macam aku cakap, ni pun depend on popularity. Eren Yeager yang paling popular daripada karakter-karakter yang lain kan. To make clear kan dengan korang yang ramai persoalkan aku yang protagonis tak boleh jadi antagonis, kau tahu kan. Tapi pada aku sendiri kan, aku rasa antagonis boleh jadi protagonis, protagonis boleh jadi antagonis kan. Aku tak tahu kalau korang pelajar sastra kan, korang literature studies kan, korang boleh komen kat bawah kan, apa korang punya fakta tu
Aku rasa aku yakin dengan aku punya pendapat aku sendiri yang entah apa protagonis tu boleh jadi antagonis, and aku yakin dengan benda tu betul. So kalau korang rasa benda tu salah, korang kemukakan kan, bagi fakta kenapa benda tu salah. Okay, kenapa pandangan aku salah. Gitu. Sebab protagonis, antagonis and macam-macam begini ni depend kepada author tu sendiri. So author tu sendiri yang suka hati dia lah dia nak buat macam mana dia punya jalan cerita. Sebab literature ni, sastra ni, dia macam seni kan, dia luas, dia subjektif kan. So contohnya macam muzik kan, muzik pun salah satu daripada seni kan. Muzik pun ada banyak genre, tapi sebenarnya setiap genre tu kau boleh gabungkan kan. Sama juga macam sastra, sama juga macam literature ni kan. Kalau kau nak tukar tiba-tiba protagonis, seorang protagonis kan, bawa jalan cerita, tiba-tiba tengah-tengah tu dia bertukar menjadi antagonis, kau boleh buat benda tu kan. Sebab itu kuasa kau, itu kau seorang sebagai author, kau boleh je buat kan. Kau tak boleh cakap oh sebenarnya antagonis, aku tak tahu lah, ni daripada logik akal aku sendiri, aku tak tahu fakta macam mana kan. So kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Kalau boleh korang yakinkan aku lah korang punya fakta tu betul lah kan. So maksudnya bagilah link ke apa, preference ada kan, macam mana kan. Tapi untuk Eren Yeager sebagai antagonis pun aku sebenarnya tak berapa nak setuju sangat. Tapi untuk final season tu je mungkin dia sesuai sebagai antagonis lah kot kan. Tapi untuk keseluruhan cerita Attack on Titan, Eren Yeager still protagonis. Sebab dekat dekat hujung mana yang dah baca manga akan tahulah yang Eren ni macam mana kan. So untuk best fight scene pun Yuji Itadori kan. Best romance ni aku paling nak persoalkan kan. Antara paling banyak boleh kita nampak kat sini adalah Horimiya yang menang the best romance tau. Sedangkan pada aku the best romance dalam untuk 2021 adalah Fruit Basket tu sendiri. And Fruit Basket bukan sahaja dia pada aku the best anime untuk 2021, tapi the best dalam romance juga. Sebab Fruit Basket dia pernah top 1 dekat My Anime List kot, pernah kalahkan Fullmetal Alchemist kan. Attack on Titan laju dia potong kan. Pada aku, kalau kau nak tanya aku kan, antara Fruit Basket dengan Horimiya memang jauh beza. Fruit Basket dia ada plot, dia ada jalan cerita, dia ada plot twist dia ada satu karakter yang memang membuatkan plot tu jadi mind blown. Dan dia ada satu dan Toru Honda tu merupakan seorang yang contribute besar dalam development karakter-karakter yang lain kan. Berdasar daripada Horimiya just standard shonen anime, standard romance kan, just straightforward. Tak ada apa benda yang kau boleh image sangat dengan Horimiya ni. Dan tak ada satu benda yang kalau kau nak compare terhadap pengajaran, Horimiya tak ada pengajaran yang aku rasa valid untuk aku Tapi untuk Fruit Basket berlambak. Untuk best drama yang menang to Your Eternity, aku macam okay, tak ada apa sangat. Best action Jujutsu Kaisen aku macam sampah. Best fantasy Tensei Star Slime. Dan benda ni pun still orang persoalkan kenapa best fantasy Tensei Star Slime menang tapi bukan Mushoku Tensei. Aku lu setuju kalau Mushoku Tensei menang sebagai the best anime, the best fantasy mengalahkan Tensei Star Slime ni. The best komedi adalah Komi-san. Aku tak tahu kenapa Komi-san boleh masuk dalam best komedi. Pada aku tak tahu korang macam mana, tapi pada aku sendiri aku tak rasa yang Komi-san kelakar. Sebab tu aku rasa tak valid kenapa Komi-san tu duduk sebagai the best komedi Tapi kalau dalam dalam nominated list ni, aku rasa yang sesuai adalah Miss Kobayashi Dragon Maid Sama yang paling sesuai. Sebab aku gelak sangat. Aku gelak dengan cerita Miss Kobayashi ni. And then the best film adalah Demon Slayer. Macam biasalah, Demon Slayer yang pegang kan. Aku sebagai fans Gintama adalah filem dia tak ada dalam list kan. Dan benda tu yang membuatkan kecewa, tu satu kecewa juga. And then pasal Fruit Basket tak menang satu award pun kan. Padahal Fruit Basket punya jalan cerita lebih gah lagi daripada anime-anime lain kan. Tapi itulah macam mana kan. Sebab anime-anime yang menang award Crunchyroll ni pun berdasarkan popularity semata-mata kan, bukan berdasarkan storyline. Mana even though dalam nominated list pun bukan berdasarkan storyline, and dia berdasarkan popularity. So aku rasa itu sajalah untuk video kali ni. Kalau korang ada pendapat, korang boleh komen kat bawah pendapat korang. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe ke channel ni. Aku akan upload lagi review menarik. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.